Assalamualaikum, apa khabar semua? Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu insya-Allah. Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Pada video kali ini saya ada dua cerita seram. Cerita pertama dialami oleh Kak Ida semasa dia tengah mencuci pinggan. Dan cerita kedua adalah kisah seram kuartus klinik. Kisah pertama ni berlaku pada tahun 1987 di Bandar Tun Razak di Pahang. Kak Ida masa ni dia bekerja sebagai seorang pembantu rumah di rumah Cik Musa dan juga Puan Nora. Cik Musa dan Puan Nora ni dia bekerja di satu ladang sawit. Cik Musa bekerja sebagai pegawai ladang dan Puan Nora pula bekerja sebagai kerani. Jadi bila dah dua-dua kerja ni, paksalah upah orang untuk jaga anak. Dia ada dua orang anak lelaki. Dia orang ambil lah Kak Ida ni untuk jadi pembantu rumah dan tinggal sama-sama dengan dia orang. Di ladang tu memang selesa lah. Ramai jiran. Dekat situ ada 20 biji rumah. 12 rumah dihuni oleh staf yang dah berkeluarga lah. Dan 8 biji rumah lagi adalah rumah bujang. Staf bujang lah yang duduk dekat situ. 8 biji lagi tu. Jadi seronok lah dekat situ. Pengawal keselamatan ada, tukang kebun ada. Tempat tu selamat. Dan ceria lah tempat tu. Kak Ida pun selesa tinggal dengan majikan dia, dengan Cik Musa dan Puan Nora, sebab dia orang layan Kak Ida dengan baik. Jadi Kak Nora pun dia bekerja lama lah dengan Cik Musa dan juga Puan Nora ni, lebih kurang 2 tahun lebih. Dekat kawasan tu, dekat ladang tu, ada seorang pekerja lelaki ni, nama dia Pak Abu. Pak Abu ni orang yang dah berumur lah 50 tahun lebih, dan dia bekerja sebagai tukang kebun masa tu. Pak Abu dia ada kebolehan untuk mengubat orang. Dia pandai mengubat orang, dan dia boleh mengurut. Dia pandai mengurut. Dan Pak Abu ni terkenal dekat ladang tu sebab dia ni banyak kerja yang dia boleh buat dan rajin. Daripada dia muda dia rajin. Dia dah lama kerja kat ladang tu. Semua orang dia kenal. Dan dia ni seorang yang peramah. Jadi tiba satu masa ni, masa tu dah dekat dengan raya haji. Dekat musim raya haji. Dan ramai staf yang cuti lah. Macam tu juga dengan Puan Nora dan juga Encik Musa. Dia orang cuti lebih kurang seminggu. Balik ke kampung bawa anak-anak. Kak Nora pun balik ke kampung. Jadi lepas habis musim raya haji tu, dah habis bercuti seminggu tu, Puan Nora dan Cik Musa baliklah semula ke rumah dia dekat ladang dan mulakan tugas. Masa tu Kak Ida belum lagi boleh balik, sebab dia ada urusan dekat kampung. Kakak dia nak bertunang. Jadi terpaksa extend lebih kurang 3 ke 4 hari macam tu. Lepas dah selesai majlis bertunang kakak dia tu, barulah dia balik. Dan mulakan balik tugas dia sebagai pembantu rumah. Jadi bila dah mulakan tugas balik, Kak Ida ni macam biasalah, petang dalam pukul 6 lebih tu dia baru habis memasak. Dia baru memasak untuk makan malam. Dan lepas dah siap tu, lebih kurang jam 7 macam tu, barulah dia ni cuci kuali, cuci mangkuk pinggan yang dia guna tadilah. Dia cuci dekat sinki tu. Dekat sinki tu ada tingkap naku. Jadi masa dia tengah cuci pinggan tu, masa tu dah nak maghrib kan, dia nampaklah Pak Abu lalu belakang rumah untuk cek pagar. Sebab Pak Abu ni salah satu tugas dia adalah untuk cek pagar di kawasan perumahan. Takut ada yang berlubang ke, sebab kat situ banyak binatang perosak, banyak binatang liar ni lah yang selalu makan tumbuhan yang staf tanam dekat belakang rumah. Kadang-kadang staf ni dia tanam serai, tumbuhan macam tu lah. Dan kadang-kadang memang binatang liar ni masuk ke dalam kawasan pagar. Dia buat lubang dekat pagar tu dan dia makan tumbuhan yang staf tanam. Jadi pada petang tu, Kak Ida ni nampak Pak Abu berjalan belakang rumah bawa torchlight macam biasalah. Masa tu dah gelap lah, 7 lebih. Nampak Pak Abu, jadi dia pun tegur lah. Rajinnya Pak Abu nak cek pagar ke? Lepas tu Pak Abu pada masa tu dia berkelakuan pelik. Dia cuma jeling aja.
jeling macam tu je. Jadi Nora Kak Ida nampak cuma bahagian tepi muka je. Pak Abu tak jawab pun. Pak Abu cuma buat bunyi aje. Macam tu. Sekali je. Terkejutlah Ida ni. Biasa Pak Abu tak berkelakuan macam tu. Tapi mungkinlah dia beranggapan mungkinlah Pak Abu ni tak sihat ataupun tengah ada masalah ke, bad mood kan, tengah tak ada mood ke apa. Jadi tak apalah. Lepas tu dah tak nampak kelibat Pak Abu, dah hilang daripada pandangan lah. Kebetulan masa tu Puan Nora ada dekat dapur. Dia ada dekat dapur, dia minum air. Dia tanyalah, dia dengar, sebab dia dengar tadi Ida macam tengah bercakap dengan seseorang dekat belakang tu. Jadi dia tanyalah, Ida kau cakap dengan siapa? Lepas tu Kak Ida beritahulah Puan Nora, oh Pak Abu tadi saya nampak. Dia bawa torchlight tu nak cek pagar kot. Lepas tu Puan Nora dah menggelabah. Senyap aja. Dia pun pergi dekat sinki tu. Dia pun tolong Kak Ida basuh pinggan. Banyak lagi ke ni Ida? Lepas tu dia tolong. Puan Nora pun basuh sekali pinggan. Lepas tu dia tanya sekali lagi, kamu nampak Pak Abu tadi? Lepas tu Kak Ida pun jawab lah, Pak Abu. Lepas tu Puan Nora tarik tangan Kak Ida pergi ke ruang tamu. Kak Ida masa tu dah pelik dah. Dia tanya sekali lagi, betul ke kamu nampak Pak Abu tadi? Lepas tu Kak Nora ni beritahu, Kak Ida ni beritahu lah, yelah saya nampak Pak Abu tadi, kenapa? Masa tu Cik Musa pun ada di ruang tamu tengah tengok TV. Terkejutlah Cik Musa. Ida, malam ni kau tidur awal lah. Ambil semayang tidur. Lagilah pelik. Kak Ida masa tu dah macam takut sikit. Tanyalah, kenapa cik? Kenapa puan? Tapi dia orang tak cerita lagi sebab hari dah malam. Tak apa, kau tidur je. Malam tu Ida meracau-racau. Tak boleh tidur. Kak Ida malam tu dia bermimpi buruk. Sampai tahap menjerit-jerit lah. Dan keesokan paginya dia demam. Jadi Cik Musa dan juga Puan Nora hantar Kak Ida balik ke kampung dia untuk berehat. Jadi dah sampai ke kampung dia tu, barulah Puan Nora dan juga Cik Musa cerita, sebenarnya Pak Abu masa kamu nampak dia dekat belakang rumah tu, masa tu dia ada dekat wad. Dia dah duduk dekat wad tu lebih kurang seminggu, tak balik lagi kat ladang. Dia sakit dada katanya. Dan memang masa kamu nampak dia tu, dia masih ada dekat wad. Jadi kamu nampak benda lain sebenarnya tu. Tak apalah, rehatlah dulu. Cik Musa bagi Kak Ida rehat dulu seminggu. Kak Ida memang dah agak dah, benda yang dia nampak tu memang bukan Pak Abu. Sebab lepas dia tegur Pak Abu tu, dia diganggu. Tidur malam dia diganggu dan dia demam panas. Tapi lepas seminggu tu, Kak Ida ni kembali balik ke rumah Cik Musa dan bertugas macam biasa. Sebab dengar cerita Pak Abu dah keluar daripada wad. Gangguan tu cuma berlaku sekali je lah. Kisah kedua ni berlaku pada tahun 2014 di sebuah pekan kecil di Sarawak. Kisah ni berlaku pada Amir. Amir pada waktu tu 2014, dia adalah seorang student. Tak tahulah student pembantu perubatan ke apa, tapi berkaitan dengan klinik lah. Dan pada waktu tu dia nak praktikal di klinik di Sarawak tu, dekat kawasan pekan kecil dekat Sarawak tu. Amir masa dia nak pergi latihan klinikal tu, dia tak pergi seorang, dia dengan 3 orang kawan. Jadi dia orang berempat lah pergi ke klinik tu, lapor diri untuk buat latihan praktikal. Dan dia orang ditempatkan di quarters lama dekat klinik tu. Dekat quarters tu ada 10 biji rumah. Tak tahulah berapa tingkat, mungkin 3-4 tingkat kot. Mungkin 3 tingkat lah. Ada 10 biji rumah, tapi yang berpenghuni hanya dalam 3 ke 4 rumah macam tu je. Amir cerita tempat tu sangat cantik. Dekat-dekat dengan klinik dan juga quarters klinik tu, ada anak sungai. Dan kalau pada waktu pagi kat situ dipenuhi dengan kabus. Dan keadaan suhu dekat situ, tak kira lah siang ke malam, memang sejuk. Jadi memang best praktikal dekat situ. Tapi bila waktu malam, dekat situ dia bertukar menjadi seram. Sebab di quarters tu ada dalam 3-4 biji rumah aja.
yang berpenghuni. Jadi banyak rumah yang kosong dekat quarters tu. Dan bila waktu malam, staff tak ada dekat rumah. Biasanya dia orang ni keluar. Yang mana ada kat situ lah. Kalau ada yang standby pun on call je lah. Staff yang ada on call. Staff yang kerja dekat klinik tu ramai menyewa dekat luar. Tak tahulah kenapa. Mungkin sebab quarters tu quarters lama dan dia orang tak selesa tinggal kat situ. Jadi dia orang lebih selesa untuk menyewa di luar dan berulang ke klinik. Masa Amir dan juga kawan-kawan dia ni, yang 3 orang ni, dia orang berempat ni masuk lapor diri di klinik tu, memang dah ada student praktikal perempuan, student praktikal jururawat lah, yang dah praktikal kat situ dan nak habis dah pun. Dia orang pun duduk di quarters tu juga dan tinggal bersebelahan. Dia orang berjiran lah, duduk sebelah rumah yang tempat Amir ni duduk. Jadi dia orang tinggal kat situ dah tak lama. Amir baru masuk, dia orang dah nak habis. Jadi tak lama lah dia orang boleh berjiran dengan student nurse ni, geng-geng practical nurse. Tapi walaupun sekejap, 3-4 hari je, dia orang sempat praktikal bersama dengan student praktikal jururawat ni. Sempatlah juga berkenalan apa semua kan. Siap mengorat-ngorat lagi. Bila dekat rumah tu, bila dekat quarters tu, kalau geng-geng perempuan ni memasak, sebab geng-geng perempuan ni dia orang ada bawa, dia orang bawa alat-alat memasak lengkap lah. Dia orang suka memasak dekat rumah. Adalah dia orang ni pergi hantar dekat geng-geng Amir ni sebelah rumah ni. Bila malam adalah main gurau-gurau, ketuk-ketuk dinding kan. Macam tu lah. Jadi seronok lah Amir dengan geng-geng dia ni. Jadi dekat tempat praktikal dekat klinik pun dia orang sempat bekerja sama-sama, buat praktikal sama-sama. Tapi 3-4 hari aja. Lepas tu geng-geng perempuan ni dah habis, dah tamat praktikal dan balik ke kolej masing-masing. Tinggallah Amir berempat dekat quarters tu dan di klinik praktikal. Tinggal geng lelaki je lah. Jadi dekat situlah kejadian seram ni bermula. Bila geng-geng budak-budak perempuan praktikal ni dah tinggalkan rumah. Maknanya di sebelah rumah Amir and the gang ni, 3 orang 4 orang ni, rumah sebelah dia kosong. Daripada situlah mula gangguan. Sebelum pada tu semua tenang aja, semua okey. Bila geng perempuan tu dah tinggalkan rumah tu, mula ada gangguan. Mula-mula dia main ketuk-ketuk. Dia main ketuk-ketuk dinding. Seolah-olah macam sebelah rumah tu masih lagi ada orang. Kadang-kadang dia orang dengar bunyi memasak daripada dapur rumah sebelah. Tapi bunyi memasak ni, dia orang masih boleh bersangka baiklah, fikir positif. Oh, mungkin rumah staf bawah kot. Tapi kejadian bunyi memasak tu tak habis dekat situ. Sebab bunyi tu, ada satu malam tu, dengar dalam rumah Amir sendiri. Amir and the gang, dia orang 4 orang. Dengar dekat dapur rumah dia orang. Tapi yang peliknya, macam mana boleh bunyi orang memasak, bunyi orang menggoreng, bunyi kuali semua. Dekat dapur dia orang ni tak ada apa pun. Dapur gas tak ada, kuali tak ada, barang-barang memasak tak ada. Yang ada water heater je yang dia orang selalu buat masak Maggi. Jadi macam mana boleh bunyi orang memasak tu? Dia orang dah mula takut masa tu. Dia orang selalunya makan di kedai aje. Sama ada makan di kedai ataupun bungkus bawa balik ke rumah. Jadi memang pelik lah macam mana boleh ada bunyi memasak pula malam-malam buta kan dekat dapur. Dan gangguan tu berlarutan. Ada seorang member Amir ni tengah lepak kat luar masa tu, tengah hisap rokok depan rumah. Jadi dia pun ternampak dekat tingkap rumah sebelah, rumah yang kosong yang dulunya ada student perempuan tu duduk. Dia nampak ada macam kain semayang ni terjulur keluar daripada tingkap. Jadi member Amir yang hisap rokok ni berkatalah dalam hati, ada yang tertinggal kain semayang ni. Lepas tu masa tu kain tu terkeluar daripada tingkap tu dan melayang naik ke atas bumbung. Macam mana nak kira macam mana tu? Takkanlah ada angin kuat daripada dalam rumah tolak kain tu keluar. Macam tak logik. Jadi kawan Amir yang hisap rokok ni terus campak rokok dia dan berlari masuk dalam rumah. Ceritalah dekat member dia ni, 3 orang lagi ni. Masa tu yang mana yang tak semayang pun semayang, yang mana yang tak mengaji pun mengaji. Jadi ada bagus jugalah jadi macam tu. Tapi yelah, bila dah duduk berempat ni, jadi berani sikit lah. Dia orang berjaya juga habiskan praktikal dia orang dekat situ dan balik ke kolej. Bila dah sampai kat kolej, dia orang pun ceritalah kisah pengalaman dia orang.
Rupanya member lain yang praktikal di tempat lain pun ada cerita masing-masing. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video saya, jangan lupa like, share dan komen video saya. Jangan lupa subscribe channel saya dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak kongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah kita takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita berjumpa lagi di video saya yang seterusnya.